وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجميلنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على يمسك بالكتاب الله وسنة رسوله ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Maza Ya'ni Intima'ilil Islam daripada Fadlatul Syekh At-Tahiyyakan bagi tajuk yang akan kita utarakan pada malam ini adalah di muka surat yang ke-100 iaitu kubu pertahanan dari godaan syaitan. Muka surat 100, kubu pertahanan dari godaan syaitan. Pada tajuk kecil kubu pertahanan godaan syaitan. Baik. Yang pertama pada muka 100 tadi dan juga 101 dia punya penerangan dia. Antara benda yang perlu untuk kita pegang daripada asal kita sedar sampailah kita nak meninggal dunia, sampai kita menuju ke sakaratul maut. Syaitan adalah satu makhluk yang telah mengisytiharkan perang ke atas umat manusia depan Allah. Bila kita pegang yang ni sungguh-sungguh, maka kita tidak akan ada tawar-menawar dengan syaitan. Boleh faham? Tak ada ruang dah untuk kita buka, terima ataupun terpedaya, terpesona dengan apa yang syaitan nak bagi dekat kita. Sebab kita tahu, syaitan isytihar perang kita. Cuma musuh ni kita kena faham, dia akan guna segala jalan untuk menjatuhkan kita. Sebab target dia yang pertama syaitan ini, antara benda yang perlu untuk kita ingat dan kita kena pegang sungguh-sungguh, target mereka yang pertama di kalangan syaitan kepada umat manusia adalah berusaha untuk mengkafirkan semua manusia atas muka bumi dengan mengajak ataupun menggoda mereka melakukan perbuatan syirik. Itu target dah. Nak pastikan semua orang kufur. Sebab kufur itu sifat daripada syaitan. Ada 3 sifat utama syaitan. Allah yarhamhu, baru meninggal dunia minggu lepas hari Jumaat. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Allah yarhamhu, penulis kitab Qisas Al-Anbiya. Dia cerita dalam bab kisah Nabi Adam,
antara benda yang perlu untuk kita ingat, syaitan dia ada 3 sifat utama. Nombor 1, sifat dia adalah al-imtina'i. Imtina'i ni ya'saw, dia akan bermaksiat kepada Allah, mengingkari Allah, derhaka, berpaling. Dia duduk dalam keadaan tak mau ikut apa yang Allah perintah. Itu satu sifat syaitan, imtina'i. Yang kedua, dia ada sifat al-kufr. Al-kufr daripada kalimah yang kita biasa duk jumpa, kafir. Pernah dengar perkataan kafir kan? Surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Maksud kafir apa dia? Bukan kafir. Kafir maksud dia menutup diri dari beriman. Apa dia punya daripada segi bahasa, maksudnya dia tahu benda tu betul tapi tutup diri tak mau buat benda tu. Dia tahu solat tu betul tapi dia usaha untuk tak mau solat. Dia tahu Quran tu betul tapi cari jalan nak bagi sibuk diri supaya tak baca Quran. Dia tahu sedekah tu betul tapi dia berusaha untuk jadi orang yang menyimpan harta. Dia tahu segala menjaga aib itu adalah baik di sisi Allah tapi dia tak mampu dan dia tak mau untuk simpan aib diri dia dan juga simpan aib orang. Sebab tu sifat kufr ini antara sifat yang paling suka ataupun paling seronok syaitan nak goda supaya kita buat. Menutup diri daripada melihat kebenaran, menutup diri daripada melakukan perintah dan juga amal soleh. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga, iaitu sifat al-istikbar. Al-istikbar. Istikbar daripada kalimah yang ada dekat situ, kabara. Dia ada kibr. Bila sebut kibr, kita tahu riak. Riak kecil, bangga diri, kita menyombongkan diri kita. Istikbar lagi bahaya. Istikbar ni dia punya mangkak dia berusaha sungguh-sungguh untuk membesarkan diri di depan orang. Dia try hard, tahu try hard. Dia memang dia letakkan effort 100% untuk bagi orang nampak dah. Tak kira lah pada mana-mana jalan, baik daripada percakapan dia, baik daripada tulisan dia, baik daripada gambar dia, baik daripada penampilan dia. Ada ruang dalam diri dia masa dia buat benda tu semua, dia masa dia menulis, masa dia bercakap, masa dia memakai pakaian dan sebagainya, ada rasa untuk buat satu benda tu untuk menarik pandang orang kepada dia dan nak supaya orang kata, wow, hang ni dahsyat, hang ni hebat, hang ni bagus, hang ni awesome dan sebagainya. Ada benda tu istikbar. Bahkan yang ni dia konsisten lah. Maksud dia di istiqamah, tiap-tiap hari dia nak macam tu. Dia nak buat satu benda supaya orang sentiasa ikut dia. Dan benda ni juga terikat pada benda-benda yang kita faham hari ni dengan panggilan trendsetter dan sebagainya. Dan memang tujuan dia macam tu. Dan tujuan dia memang untuk dapatkan benda-benda sedemikian. Baik. Sebab tu 3 benda ni kalau ada di kalangan manusia, maka orang tu tadi berisiko tinggi untuk dikira sebagai abdu syaitan, penyembah kepada syaitan. Syaitan yang mana? Syaitan yang ada dalam diri dia tu, dan juga syaitan yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena ingat benda tu. Yang pertama, sebab apa dia syaitan ni dia sungguh-sungguh sangat ni, sebab dia nak supaya semua orang kafir. Dia nak supaya semua orang kafir. Bukan dia nak semua kafir tak. Semua orang yang Islam ni supaya jadi kafir. Hatta kalau orang kafir itu pun duduk dalam keadaan punya nilai-nilai baik, condong kepada nilai-nilai Islam, tetap juga dia akan usaha supaya orang tu tadi dia punya kekafiran dia tu kembali pekat, kekafiran dia tu kembali kuat, kekafiran dia tu kembali duduk dalam keadaan yang besar. Dia tak mau orang tu tadi condong kepada Islam. Yang kedua, kenapa syaitan ini berusaha untuk menjadikan orang ataupun manusia ini berada dalam keadaan menentang Allah, iaitu dengan jalan mereka akan menjadikan satu-satu manusia itu pada jalan peringkat bid'ah, ciptaan baru dalam ibadah, yang mana mereka berusaha untuk menjadikan manusia lebih suka mencipta perkara bid'ah dan beramal dengan perkara tersebut lebih daripada perkara yang sunnah. Bid'ah dekat sini bid'ah dalalah, bid'ah yang menyesatkan. Jangan jadi satu kelompok pula yang menolak seluruh bid'ah tanpa mengambil kira pandang ulama-ulama terdahulu yang dijadikan panutan dan juga tauladan kepada ulama-ulama selepas dia, untuk jadikan sebagai bid'ah tu ada kategori yang baik dan juga tidak baik. Bahkan dalam kehidupan kita, badi'us samawati wal ard adalah kalam utama tentang bid'ah. Badi'us samawati wal ard maksudnya Allah menjadikan sama, langit dan juga wal ard dan bumi. Maksudnya sebelum tu tak ada, langit dan bumi tak ada. Badi'us sama,
kemudian baru Allah jadikan. Benda ni adalah satu perkara yang kita kena faham. Adakah bumi itu tadi termasuk dalam perkara yang tidak baik? Baik, kalau orang yang duduk di bumi itu baik. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila sebut kata khalifah, maka malaikat duk rasa manusia ni sifat dia yang takat malaikat tahu, mereka ni suka menumpahkan darah dan melakukan kerosakan. Okey, jangan kita duk pisangka pula, oh malaikat kata lagu tu sebab malaikat rasa malaikat lah yang patut duduk di bumi. Tak, malaikat tak ada rasa, tuan-tuan. Jangan terlepas pandang pada sifat malaikat. Malaikat tidak diberikan rasa. Boleh faham? Malaikat tak ada berkehendak. Malaikat tak ada satu benda yang memerlukan. Jangan kita duk sangka, oh malaikat kata lagu tu sebab malaikat lah nak duduk di bumi. Tak. Malaikat dengan ilmu yang ada pada ketika itu, Allah Ta'ala sudah pun gambarkan kepada mereka, ya sifat makhluk yang bernama manusia itu dalam jangkauan ilmu malaikat, dia akan menumpahkan darah dan dia akan melakukan kerosakan. Bukan sebaliknya kita sangka malaikat lah yang nak menghuni bumi. Tidak. Jadi bila tahu kata nak menghuni bumi itu adalah manusia, maka manusia ini kena jadi khalifah. Khalifah dalam satu maksud adalah pembangun, pemakmur, orang yang memerintah, orang yang menjalankan segala kebaikan atas muka bumi, itu satu khalifah. Yang kedua, daripada segi bahasa, khalifah bermaksud seseorang itu, manusia itu bersifat khalifah adalah dia bersedia untuk diganti dan dia bersedia untuk melatih pengganti dia untuk mengganti dia lebih baik daripada dia. Boleh faham tak? Ya? Khalifah ni maksud dia orang yang bersedia untuk diganti. Dalam erti kata lain, dia tahu dia hidup di muka bumi ni sampai satu masa dia akan mati dan ada orang akan ganti dia. Dan orang yang nak ganti dia tu pula, kalau dia duduk dalam jalan taqwa, dia mesti nak orang yang ganti dia tu lebih baik daripada dia. Itu sifat khalifah. Tapi kalau tak ada sifat tu, duduk dalam keadaan mencengkam dunia, tongkat langit, rasa macam takkan mati sampai bila-bila, ini bukan sifat khalifah. Ini adalah sifat ghafilin, golongan yang lalai. Sebab tu antara benda yang kita kena ingat, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dia adalah satu orang yang menghafaz 2000 hadis. Bapa dia Sayyidina Abbas hafaz 200 hadis. Boleh faham situasi dia? Bapa kalau hafal 200 hadis, anak nak ganti bapa tu kena 2000 hadis. Bapa hafal inna a'tayna, anak kena hafal inna anzalna, paling kurang. Jangan bapa inna a'tayna, anak inna lillah dia tahu. Inna lillah. Baguslah boleh juga inna lillah kan. Cuma jangan jadi lagu tu. Bila bapak tu inna atina, anak mungkin sampai juzuk amma ke, paling tidak dia boleh hafal juzuk amma saja tu kan. So ini sifat khalifah. Kita mungkin duduk dalam keadaan boleh duduk mengaji seminggu sekali. Anak kita nak supaya dia mengaji seminggu tiap hari. Sebagai contoh, kita nak supaya kita ni sekarang boleh puasa sunat Isnin Khamis. Kita nak anak kita, khalifah kita yang ganti kita nanti, yang berpuasa bukan dekat Isnin Khamis, Yaumul Bid juga puasa. Dan duduk dalam keadaan mereka itu, kita persiapkan lebih baik daripada kita. Itu sifat khalifah. Jangan kita pula duk compete dengan anak kita, sedangkan kita yang sepatutnya mengkomplitkan anak kita. Boleh faham situasi itu? Baik. Seterusnya, syaitan ini, dia akan mengganggu manusia dan menggoda manusia supaya manusia ini terdorong untuk melakukan maksiat dan membuat dosa besar serta mengingkari perintah Allah. Dan jikalau gagal, dia akan pergi ke peringkat yang keempat. Dia akan pergi satu lagi peringkat. Nombor 3 ni, dia akan cuba orang kata apa? Dia akan cuba untuk ghalibkan kita, melalaikan kita supaya kita ni lambat-lambatkan. Benda yang boleh buat la tu, kita duk buat tak tahu. Nanti sampai pukul tertentu dekat-dekat nak habis baru kita sedap. Solat sebagai contoh lah kan, paling mudah. Boleh dah sembahyang 4.30 tu tadi, relax lo, baru azan kan. Elok dah ambil wuduk, baru azan, tak qomat lagi, dia tunggu qomat kan. Dah qomat, belum takbir lagi. Tu, dah takbir dah, baru rakaat pertama. Elok dah habis bagi salam dah, tak apa, boleh sembahyang lagi pukul 5. Pukul 6.30 duk ada dekat padang bola dah, tak apa, dan saya balik suruh pukul 7 kan. Tak tahu dia buh gol 2 biji petang tu, agak nak balik awal, tobat lah. Orang kampung saya kata tobat lahum nak balik awal. Dia perhabis bang 7.15 baru habis. Ya Allah,
Ya Allah ya Rabbi. Dan buat video klip. Bawa motor laju pasal nak mayang, asak haram tak mayang ni. Sampai di rumah, royuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat muka sedih. Lepas tu nyanyi lagu apa nama istighfar Hafiz Hamidun pula. Astaghfirullahalazim. Sedih. Pada awal tu buat apa? Masa awal tu buat apa? Syaitan dia akan macam tu tau. Dia akan kira sampel Sebab tu kalau masuk bilik air, kita nyanyi memang paling sedap dalam dunia. Kan? Asal keluar bilik air tu terus nak masuk kilauan mas. Terus nak try masuk Gegar Vaganza. Pasal memang sedap dengar. Sebab yang dalam tu kita punya crowd dan audien adalah syaitan. Khabithina wal khabithat, sifat-sifat tak senonoh ada dalam tu. Dan depa ni lah yang membungakan dan memekarkan perkara-perkara tak senonoh yang akhirnya kalau ikut dalam hidup kita lah ni dikontenkan dalam TikToknya, dibuatkan video dihantar dalam Facebooknya, dibuatkan nilai tersebut dibawa dalam YouTubenya, ditunjukkan pada paparan-paparan hidupan kita sebab kita tak jaga benda-benda yang sepatutnya kita buat. Wala'iyadzubillah. Baik. Kemudian kalau manusia itu masih lagi kekal kental, dia duduk dalam keadaan tidak terhakis sedikit pun dengan godaan tersebut, syaitan akan upgrade peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat keempat, iaitu mengajak dan mencondongkan manusia supaya melakukan dosa-dosa kecil. Dia nak bagi kita ni ingat dalam kepala, tak apa, dosa kecil je. Kita mindset kita lagu tu. Boleh faham tuan-tuan? Makruh ni, benda-benda makruh ni. Ambil uduk sambil bersembang, tak apa, makruh je. Bahkan benda tu mendekat kepada dosa. Bila buat banyak kali dia jadi dosa. Bila jadi dosa dia akan duduk dalam praktik dosa kecil. Dosa apa? Dosa kecil. Kata Abu Al Maududi bicara berkenaan dengan taubat. Bila kamu sedang kamu melakukan dosa, jangan pernah kira kecil besar. Sebab yang kena kamu kira apa dia? Dengan siapa kamu buat dosa. Yang tu dia punya takrif dia. Dosa ni buat besar ke kecil jangan duk kira. Tapi kena fikir aku buat dosa tu dengan siapa. Boleh faham tak? Contoh, tuan-tuan ada majlis, mungkin mai lah Sultan Kedah turun mai. Tuan-tuan bawa ayam oren, jalan-jalan tertumpah atas baju Sultan Kedah. Rasa macam mana? Rasa galak ke rasa tak ada apa? Dia rasa something kan? Dengan kita bawa ayam tumpah dekat member kita sebelah, member kita duk tampak dia tiap-tiap hari kan? Kita duk berkawan dengan dia, tumpah ayam atas dia. Dengan tumpah ayam atas pemerintah, tumpah ayam atas pemimpin kita. Apa dia punya beza? Benda sama, tumpah ayam je. Benda kecil je. Tapi beza dia apa? Beza dia dengan siapa kamu tumpahkan. Itu terang makhluk. Ini Allah Azza wa Jalla wa Ala. Perbuatan salah tu bukan kira besar kecil. Dosa tu dengan siapa? Dan benda ni yang duk hilang dengan kita. Tak ada apa, dosa kecil ya. Duk buat risau apa dah, dia bunyi gitu. Kan? Ni ada satu cerita dia buat ranjau, dia buat perangai lagu tu pula. Dia duk mai perangai bagi kat kita ni satu rasa supaya relax lah. Benda ni tak ada apa. Yang duk mai tu mai siapa? Syaitan. Masbuk tak ada apa benda ni. Biasa tak ada apa. Biasa sehari. Biasa 2 hari. Biasa 3 hari. Biasa 4 tahun. Lepas tu mula. Tak ada dah. Tak mai terus. Pasal dia duduk dalam keadaan memperbanyakkan dosa kecil dan akhirnya dia terdedah dan dia terendam dalam dosa besar. Wala'iyadzubillah. Kemudian kalaulah manusia tu tadi dia masih lagi kekal, kental, tak mau terikut dan terlibat dengan godaan tersebut sampai ke tahap yang buat dosa kecil ni, syaitan akan raise up the volume. Dia akan upgrade level, naik ke peringkat yang kelima, iaitu syaitan akan berusaha menyibukkan manusia dengan hal ehwal yang harus sehinggakan mereka lalai, menghabiskan waktu dengan perkara tersebut dan meninggalkan perkara yang wajib. Benda-benda harus ditumpukan. Benda-benda yang wajib ditumpulkan. Boleh faham? Dia tumpu benda-benda harus dan dia tinggal benda-benda wajib. Dia cari jalan untuk mengalikkan diri dia. Dan benda ni yang Allah Ta'ala sebutkan ulang kali dalam Quran. Kamu buka surah Al-Humadah, jumpa nilai ni. Kamu buka surah At-Takatsur, jumpa benda ni. Kamu buka surah Al-Ma'un, jumpa benda ni. Kamu buka surah Al-Lahab, jumpa benda ni. Perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia yang asalnya beriman kepada Allah tetapi mereka duduk dalam keadaan melakukan ataupun sentiasa mencari dunia dan isi dia. Wala'iyahzubillah. Sebab tu seawal-awal hari bila kita salat, Nabi sebut dalam hadis salat sunat fajar. Supaya kita ni tak teringat sangat dengan dunia, jalan dia nombor 1 adalah sentiasa istiqamah melakukan solat sunat fajar. Setiap hari kalau boleh. Sebab ganjaran dia dapat dunia dan
isi dia. Bukan dapat dunia saja, tapi dunia dan isi dia. Bila kita faham benda tu dan kita duk buat benda tu, segala nilai dunia pada kita tak banyak mana, hanya dalam 2 rakaat solat. Segala isi dunia tak banyak mana, hanya dalam 2 rakaat solat. Sebab tu ketika mana kita dilahirkan, kita diazankan. Dan azan ketika dilahirkan itu, solatnya bila? Solat ketika mana kita nak mati tu. Masa bukan nak mati, masa kita mati tu. Itu solatnya. Azan ketika lahir adalah azan untuk solat yang jenazah kita tu. Hak tu tu. Sebab tu kehidupan kita, kata ulama, antara azan dan solat. Antara azan dan takbir. Sebab tu masa lahir diazankan, masa mati disolatkan. Tak ada orang azan masa tu, terus disolatkan. Dan kena ingat juga, adakah dengan 4 kali takbir tu boleh meranapkan seluruh dosa kita? Tidak. Yang penting ni, hari ni, sementara diberikan usia, diberikan waktu, diberikan nyawa, diberikan tenaga, duduk dalam keadaan sentiasa mentaatkan diri kepada Allah dan cari jalan menjauhi daripada syaitan. Dan kalaulah satu orang tu masih lagi kekal bertindak menentang, menghalang, tak mau ikut perangai syaitan, tak mau terlibat dengan godaan syaitan, syaitan dia tak berhenti situ. Dia ni satu makhluk yang struggle. Sebab tu dia ni Allah Ta'ala kata bukan teka'uduan tetapi aduwu. Kalau tuan-tuan baca innahum lakum aduwwum mubin, ada syaddah pada waw. Maksudnya bila semua perkataan Arab kalau ada syaddah, maksud dia dahsyat. Boleh faham? Dia bukan biasa-biasa punya. Bila ada syaddah, dia memang dahsyat punya perangai. Bila sebut kata dahsyat, dia tak akan berhenti pada peringkat kelima. Dia akan upgrade sampai peringkat yang terakhir. Ini kata ulama, iaitu peringkat keenam. Iblis akan berusaha menyibukkan manusia dengan amal ibadah yang kurang utama. Lalu tertinggallah dan terlupalah yang paling utama, seperti melakukan puasa sunat dan lupa untuk qada puasa Ramadan. Duk gelut puasa sunat, tinggal puasa qada. Duk gelut solat sunat, tinggal solat qada. Duk gelut untuk sedekah, derma macam-macam, nafkah dia tinggal. Duk gelut untuk pi haji dan umrah tapi tak pernah jaga silaturahim di kalangan masyarakat keliling. Bukankah diberikan kepada kita kata dua oleh Nabi SAW, bagi makan kepada orang susah lebih besar pahala dia, dan dia akan dapat pahala seperti mana orang dapat haji yang mabrur. Nilai dia tu, haji mabrur dia punya keadaan macam mana? Akan dapat seperti mana bayi yang baru lahir, keluar daripada perut ibu. Orang dapat haji mabrur sifat dia macam tu. Orang yang bagi sedekah, bagi infak, bagi wakaf untuk orang-orang yang memerlukan di keliling kelalang dia adalah satu benda yang Nabi utamakan. Sebab ia berkaitan dengan bukan ibadah sendiri dan kendiri, tetapi ia lebih kepada khuluqun azim, lebih kepada akhlak yang mulia. Sebab tu Nabi sebut antara benda yang memenuhkan timbangan mizan di akhirat kelak adalah akhlak yang mulia. Bukan kata sedekah, puasa, zakat, solat lagi dah. Akhlak mulia tu yang akan memenuhkan. Solat kena buat lah. Jangan duk kira akhlak mulia, solat haram tak buat. Sebab solat tu tiang. Solat tu tiang tuan-tuan. Kalau solat tiang, barulah akhlak boleh muncul. Tapi kalau solat tak ada, takkan muncul akhlak. Yang muncul kalau kata dia tak solat tapi dia baik, itu namanya adab, bukan akhlak. Yang kita sebut itu ni, kena pegang sungguh-sungguh. Baik. Kemudian kata Fadilatul Syekh Fatiakan, daripada ulama menyebutkan selain daripada tingkat-tingkat godaan syaitan ini, talbis iblis, belitan-belitan dan juga selimut-selimut iblis ini, yang pertama syaitan dia akan mainkan kepada kita rasa apa? Iaitu tamak dan jahat sangka. Jahat sangka ni su'uzan. Tamak ni tamak kepada dunia lah, bukan tamak dalam bab ibadat. Kalau tamak dalam bab ibadat bagus, ni tamak dalam bab dunia. Dah dapat satu, kata Nabi SAW, Nabi Bani Adam ni, kalau dia dah ada satu lembah emas, dia mesti nak 2. Kalau dah dapat 2 lembah emas, dia mesti nak 3. Melainkan bila mana dia sudah pun dipenuhkan mulutnya dengan turab, masuk tanah dalam mulut, baru dia akan berhenti. Lagi tak mati, dia tetap akan nak lagi. Dan satu lagi jahat sangka. Yang ni susah. Su'uzan ni susah. Hanya dengan pandang kita boleh jahat sangka. Dia ni main mana dah?
Dia tengok guru tu, dia kata lah, dia ni muka, dia main, kan? Dia buat satu muka tak puas hati ke, kan? Dia tengok dia ni main mana ke apa ke. Dia duk kata, seorang-seorang dia. Nah, dia duk sangka benda yang tak baik. Jangan. Allah yarhamhu Syekh Ramadan Al-Bouti dalam satu kuliah dia di Syria. Dia sebut dalam kuliah dia juga. Dia kata satu hari aku pergi kuliah. Dan dalam kuliah aku ada satu orang yang memang duk main kuliah aku. Aku kenal dia. Dan dia janggut panjang. Orang yang duk main kuliah dia janggut panjang. Cuma hari tu bila aku pergi kuliah, dia masuk daripada pintu tu, aku tengok dia, janggut dia dah tak ada. Janggut dah hilang. Dalam hati aku kata Syekh Ramadan Al-Bouti, dia kata awaklah dia ni pergi potong janggut. Kan? Janggut kan sunnah dia pergi potong. Sebab dia jadi lagu tu dalam hati dia. Baik. Habis lagu tu, dah habis kuliah semua selesai. Beberapa hari lepas pada kuliah, Syekh Ramadan Al-Bouti dia pergi ke kedai gunting rambut. Dia pun pergi masuk kedai gunting rambut. Dan tukang gunting rambut tu memang kedai gunting rambut tu kedai gunting rambut yang dia selalu pergi. Maka dia pun masuk, dia duduk dan dia pun bagi tahu macam mana nak potong. Dan dia terlelap masa tidur, masa potong rambut. Bila dah terlelap, rupanya tukang gunting rambut tu terpotong janggut dia sampai habis. Bangun-bangun dia sedar-sedar, dia tengok, alamak, janggut tak ada. Kan? Saya duduk risau kak. Lepas tu potong sendiri. Tu pun kadang-kadang lari juga. Kan? Dia tengok janggut dia tak ada. Bila dia tengok janggut dia tak ada, apa dia kata? Ya Allah, sesungguhnya aku telah bersangka buruk pada kawanku tu. Hak yang dia teringat, rupanya yang jadi yang kata janggut tak ada tu bukan dia saja buang tau. Mungkin dia kena macam aku. Boleh faham tak? Bukan dia saja buang sunnah, tapi aku ni kena, Allah Ta'ala nak tunjuk aku. Itu baru sangka, dia kata. Itu baru hati. Itu baru rasa dalam hati. Bukan dia pergi cakap lagi. Kalau cakap lagi lah. Ini baru duk rasa. Pergi potong janggut. Apa nak main kat dia 2 hari lepas tu, dia kena. Dan macam mana pula dia nak hadap dunia yang penuh dengan sangkaan ni. Sebab tu tuan-tuan, nak supaya orang sangka baik dengan kita, kita kena sangka baik dengan Allah. Yang tu dulu. Kan? Mungkin benda tu jadi, Allah Ta'ala takdir dia macam tu. So kita cuma move on. Jangan mufti. Boleh faham? Ni kita nak jatuh hukum lah. Mufti. Bila orang buat salah, pakat jadi hakim. Bila dia buat salah, pakat jadi peguam. Boleh faham? Orang buat salah semua tibai. Dia ni tak betul, dia ni tak betul. Sebab tu hidup bukan normal lah, tapi nak duduk dalam keadaan iman zaman lah ni, Masya Allah, tabarakallah. Umpama mencari rambut di dalam tepung. Susah. Nak jaga hati ke, nak jaga iman ke? Nak jaga perut ke, nak jaga akal ke? Nak jaga banyak benda nak jaga. Cuma kita kena ingat, kita yang paling penting kena jaga iman. Sebab tu jahat sangka ni kita kena perbaiki untuk tidak ada dengan kita. Usahalah. Saya tak kata boleh buat setiap hari tu tak. Dia kena usaha, kena maintain. Kemudian yang kedua, manusia itu akan diisikan dengan rasa cinta kepada kehidupan dan panjang angan-angan. Dia duduk dalam keadaan yang rasa macam dia boleh hidup lama lagi. Dan sifat ini akan menyebabkan seseorang itu menangguhkan taubat. Yang ni yang paling bahaya. Antara kisah paling sedih, satu orang tu rasa nak bertaubat malam ni, esok pagi dia tak ada dah. Malam ni rasa nak bertaubat, esok pagi tak ada dah. Tuan-tuan pernah dengar kisah macam tu? Malam ni duk rasa dia, aku nak bertaubat lah pada dosa. Tapi ingat, esok nanti lah. Malam ni tidur, esok tak bangun. Sebab tu kalau kita duduk dalam keadaan ingat pada kematian yang memutuskan kelazatan dunia, kita akan bersegera dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita akan bersegera. Wasari'u ilal maghfirah. Bercepat-cepat mencari keampunan Allah. Setiap masa cari untuk istighfar. Astaghfirullah. Tak sempat dah ni nak tengok jiran beli tirai baru dah. Tak sempat dah nak tengok jiran pi balik kampung dengan siapa. Tak ada dah. Tak sempat dah nak tengok apa jadi kat politik. Tak ada dah. Tak sempat dah tadi nak komen dekat KKM punya page. Tak ada. Tak sempat. Sebab duk fikir diri aku lepas tak lepas. Sebab di saat roh sampai di gargarah, nafas kita sampai di gargarah, waktu tu keadaan taubat kita tidak lagi mampu untuk menguak pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Sebab tu kena ingat sebelum tidur, baca apa yang boleh baca. Jangan pergi baca cerpen 4 atau muka surat lambat nak tidur. Bacalah Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Muawwidhatain. Habis baca, halalkan hutang orang dengan kita. Malam tu hutang RM5 halal, RM10 halal, RM2,000 halal, RM40,000 halal, RM400,000 halal.
Esok pagi bangkit hidup balik, pilah kutip. Boleh faham tak? Tapi malam tu nak tidur tu, halalkan supaya the givers sleep better. The takers eat better. Boleh faham? Orang yang banyak memberi, tidur malam dia tenang, senang. Tak ada duk kelang kabut. Ni nak tidur malam, duk teropong jiran lagi. Balik ke apa malam? Pukul 11 hantar. No, admin group WhatsApp. 2 orang buat admin. Buat group dia dengan kawan dia, tapi ada admin. Haru sungguh. Sebab tu bila sebut kata benda ni, tuan-tuan, tak lama dah tuan-tuan, sahabat saya meninggal dunia beberapa minggu lepas. Dalam minggu lepas, sepupu saya meninggal dunia. Guru saya meninggal dunia. 2 orang. 3 orang. Kemudian bapa kepada kawan saya 2 orang meninggal dunia. Cepat. Dalam keadaan kita baru nak mai rasa, bukan nak rasa, duk kongsi rasa sedih kawan ni, tiba-tiba mai kawan ni pula sedih. Mai pula kawan ni pula sedih. Setiap kunjungan kematian tu sebenarnya nak mengingatkan kita, you are the next. Kamu adalah seterusnya. Cuma tak tahu bila. Tapi jangan duk pi. Ada dia tanya, Ustaz, adakah dikira sombong kalau kita bernafas di sebelah mayat? Kan sebelah mayat kita pi bernafas. Kalau kamu bernafas dengan rasa takabur, kamu masih hidup, kawan tu dah mati, ya, dosa. Tapi kalau kamu bernafas macam orang biasa, tak apalah. Ni pi bernafas kat mayat tu, duk tarik nyawa. Kan, derah-derah. Apalah hang tak mau tarik nyawa. Hak tu tak boleh lah. Kalau kita ni duduk dalam keadaan sentiasa ingat kematian, dan kematian tu mendekati kita, walaupun usia kita bertambah, umur kita berkurang. Umur kita semakin berkurang. Umur bertambah, usia kita berkurang. Sebab kita mendekat kepada kematian. Dan titik mati inilah yang akan menidakkan rasa cinta pada kehidupan, dan kita akan yang sedang-sedang. Tak ada masalah apa. Makan cukup. Hari ni pagi makan pisang saja. Okey lah. Tengah hari sekali makan asam pedas, ikan gelama masam. Ada sambal picit dengan belacan. Settle dah. Kan? Dia dah terlayak elok lah. Lepas tu main petang ada goreng pisang nangka 2 biji. Slicing kecil tu. Ataupun buat potong retak 1000 tu, celuk dalam tepung, buat garing-garing, dah, settle lah. Malam lagi ambil biskut roti pak sagi tu, celuk dengan kopi cat lesung, selesai. Lepas tu lena, dah. Ni tak ada, duk shell out, tuan-tuan kena mai ke sini, tempat saya sekian, dia punya portion dia besar, ikut suka saya nak makan, celuk sekali dengan lengan, masuk ke dalam sos black pepper, no need. Susah duk teruk-teruk sangat. Sebab benda ni tak lama mana, tuan-tuan. Nak pi rasa silakan lah. Saya bukan nak condemn orang mereka dah. Cuma kita ni patut padan lah. Nama mana kita nak makan. Jangan pembesarkan sangat benda-benda makan. Kemudian yang seterusnya, cinta kepada rehat. Nikmat-nikmat ni dia seronok. Dia suka duduk dalam keadaan yang orang kata apa? Leisure, Dia suka untuk pi santai-santai. Masjid dia tak pi pun. Bila tanya dalam Facebook, duk bubuh dalam status, Imam Mahdi bakal muncul. Sudahkah anda bersedia? Kan? Imam Masjid duk tunggu hang. Imam Masjid kampung hang duk tunggu hang. 4 kali Jumaat dah haram tak nampak muka. Nama dah dalam senarai tapi tak nak mai. Lepas tu duk komen pula bawah tu sejadah kena bawa lah apalah. Yang ni satu MU lah, mangkang ubi kan dalam masyarakat. Kita duk gelut nak tunggu Imam Al-Mahdi, Imam Masjid kampung kita duk tunggu kita. Kita duk tunggu matahari terbit dari barat. Matahari yang duk terbit daripada timur hari-hari pun tak pernah bangkit. Boleh faham tak? Bila sebut kata situasi ni, Nabi kata apa? Akhir zaman, badiru bil a'mal. Perbanyakkan amalan. Ya kiamat pasti akan datang. Apa bekal kamu, kata Nabi SAW pada sahabat? Apa bekal kamu nak bawa? Kamu nak bawa pada jalan sedekah? Banyak mana sedekah kamu? Kamu nak bawa pada jalan salat? Banyak mana salat kamu? Kamu nak bawa pada jalan Quran? Banyak mana Quran kamu? Kamu nak bawa pada jalan khidmat pada ibu dan ayah. Banyak mana kamu khidmat pada ibu dan ayah kamu? Jaga pasangan kamu. Harta, aib kamu jaga. Aib saudara kamu jaga. Banyak mana kamu buat benda ni? Tapi kita tak ada. Kita duk rasa macam, mesti aku terpilih. Terpilih main mana? Kan? Tengok hang pun dah satu macam. Nak jadi tentera pun tak tentu lagi. Sebab tu, dalam ruang kita nak meletakkan rehat dan kenikmatan ni, kena cari jalan untuk berletih-letih dan bersusah-susah. Wallahi setiap peluh yang keluar disebabkan kita menuntut ilmu, kita pi solat jemaah, kita pi jaga silaturahim, Allah akan bayar dengan haruman syurga dan keluasan nikmat balasan tertinggi oleh Allah kepada kita semua di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Sebab tu kena cari jalan untuk bersusah-susah dalam kehidupan sementara menuju kematian. Yang keempat, elakkan ujub.
dia kagum pada diri sendiri dan dia merasakan dia lah dia ni narsism, orang yang rasa dia hebat, dia kata dekat diri dia hebat. Satu lagi dia nak support self esteem, dia nak support keyakinan diri. Dia kata hang ni bagus yang dah maknanya, hang ni boleh cakap macam ni. Ada kan pernah dengar orang motivasi suka kata lagu tu untuk support confident level kita ni, bagi kita ni boleh ke depan dan sebagainya. Pada satu situasi ya boleh, tetapi kalau sampai hari-hari depan mak mentua hang pun cakap lagu tu, depan pak menakan hang pun cakap lagu tu, hang ni menantu yang bagus, apa benda kan, duduk depan pak mentua kita, sesungguhnya hang ni menantu yang bagus ni, hang kena sedap benda ni. Janganlah, duduk relax sudah. Buat benda yang terbaik yang kita boleh buat, dan pastikan benda tu berdiri pada jalan ikhlas dan bukan kerana makhluk. Buat semata-mata untuk dapat pujian daripada Allah, dapat komplimen daripada Allah, dapat segala kebaikan hanya daripada Allah dan bukan daripada makhluk. Ya? Dan jangan dan duduk dalam keadaan tak takut dan tak mengharap pada komplimen makhluk, tak takut kepada komplain makhluk. Dia tak mengharap komplimen, dia tak mengharap komplain. Dia duduk dalam keadaan yang tak ada masalah benda tu. Aku buat benda betul, orang nak kata apa kata. Habis pada tu tak mau kata apa pun tak ada masalah. Yang kelima, memandang rendah pada orang lain dan tidak menghormati orang yang lebih kurang daripada dia. Hatta dalam setiap kebaikan yang kita buat, kita akan jumpa dengan beberapa tingkat manusia. Ada manusia menguasai satu jenis ilmu. Ada orang yang dia dapat dalam keadaan pandai masak, ada yang jenis pandai mengemas, ada yang jenis pandai untuk bercucuk tanam, ada yang pandai untuk orang kata apa, menghias kawasan halaman rumah. Orang-orang macam ni. Jadi struktur orang yang ada ni, anak-anak kita sebagai contoh, depa punya kredit orang kata apa, sifat-sifat dan juga kebolehan masing-masing. Jangan compare. Dan jangan pula kita duk letakkan taraf orang ni lebih tinggi pada orang lain, ataupun kita pula menarafkan kita lebih baik pada orang lain. Jangan. Yang ni tak tahu nak wiring rumah. Saya panggil sepupu saya mai. Dan bila dia mai, saya kata dia ni ulama wiring. Pasal dia tahu. Saya kalau pegang wire, saya berani pegang satu je wire extension. Itu saya berani pegang. Dia wire semua boleh pegang. Wire biru, merah, hijau dia reti. Dan saya tak reti. Dia duk tanya hak ni nak aku tak tahu. Hang buat sebab hang ulama dalam bab wire. Bila pergi jumpa doktor ulama dalam bab tib, dalam bab perubatan. Bila mai dalam bab masakan, kita jumpa orang yang tera masak, depa tahu. Orang yang bertukang tahu depa punya jalan. Dan jangan kita duk condemn depa dalam keadaan kita tak tahu dia punya ilmu takat mana, ilmu dia tinggi mana, ilmu dia banyak mana. Sebab tu kena jaga. Yang keenam, hasad. Yang ni kena banyak duduk dalam keadaan qanaah dan belajar untuk redha atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Satu lagi antara dia punya tips untuk mengelakkan hasad, perbanyakkan baca surah Al-Falaq. Baca surah Al-Falaq. Jadikan kebiasaan. Ayat last tu kan, min syarri hasidin iza hasad. Baca tu banyak-banyak. Kalau kata nak main rasa tu, baca ayat tu banyak-banyak, berulang kali. Takat mana yang kita boleh baca. Yang ketujuh, riak. Riak ni suka pada pujian manusia. Dia berusaha untuk dinampakkan. Dia usaha untuk orang nampak benda yang dia buat tu, benda baik yang dia buat tu. Dan memang sampai hari ni, kalau tuan-tuan perasan lah, saya tak tahulah tuan-tuan perasan ke tak, tapi saya duk perasan, seseorang itu dikira bekerja kalau ada gambar dia buat kerja. Sampai saya pernah lalui benda tu. Ada satu kes, kita pergi ambil satu kes berat lah, satu kes yang besar. Dan saya masa tu juru gambar. Saya ambil gambar. Daripada awal kes sampai lah masuk ke perkebumian dia tu, masuk dalam kubur, saya ambil gambar. Daripada step mula kami bergerak pergi tempat tu, ambil jenazah ni, bumbang, saya ambil gambar. Kamera D40 Nikon, bapak besar kan. Nak selfie, sorry ya, bukan jenis kita nak boleh selfie pakai kamera tu. Zaman tak ada telefon Nova tak ada ni. Ambil gambar sampai habis balik. Laporan saya buat. Habis buat laporan, hantar gambar semua. Ada satu pegawai tertinggi, dia kata, pi tak? Saya kata saya pi. Betul ke pi? Saya pi. Kata tak ada gambar pun. Rupanya saya kena masuk dalam kubur selfie dengan kanda. Saya kena pi selfie depan papan tanda. Saya kena pi selfie dengan tok syiak masjid. Rupanya baru boleh kata saya buat kerja. Lepas daripada tu, mereka minta gambar-gambar lain. Kata tak ada, saya tak pi.
Kan gemak tu dah rasa sampai lah. Sebab tu bila kita tengok balik hari ni, tengok habis cuci ambil gambar hantar. Ni saya dah buat, saya dah buat. Nilai kepercayaan kita terhakis. Sedikit demi sedikit secara normal. Normalisasi tu berlaku. Dan at the end kita akan kata bahawa orang yang tak hantar gambar tak buat kerja. Hak tu je. Simplify dia macam tu. Equal dia macam tu. Orang tak gambar, kita nak hantar gambar, takut ni banyak benda, riak lah apa macam-macam kan. Tapi kalau tak hantar, orang akan kata tak buat kerja. Percaya tak? Betul tak jadi benda tu lah ni? Sebab kita yang Allah Ta'ala alam. Saya duk nampak benda tu dan kita duk sebut benda tu akan jadi dan dah jadilah benda ni. Yang ke-8, bakhil. Bakhil ni kedekut, genggam tak tirih, goncang tak luruh. Boleh faham tak? Genggam tak tirih ni, tu dia. Buka jari dia, pegang mamai, tarik jari dia. Dalam tu dah sekupang. Ingatkan RM50 kan. Genggam tak tirih, tangkai jering. Kalau nak tahu lihat mana tangkai jering, tanya pada galah. Jangan tanya pada orang yang duk tengok, tanya pada galah. Susah tak susah nak kait jering dengan galah. Sebab tu untuk bakhil, Nabi tinggalkan doa kepada kita. Doa apa dia? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lepas tu wa'udzubika minal, ada perkataan bukhl kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadhan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ad-daini itu hutang. Ad-daini itu hutang. Ad-dinu bayar. Ad-dainu hutang, ad-dinu bayar. Ad-dinu balas. Sebab tu dalam Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, hari pembayaran kat situ. Macam mana kita nak bayar? Selama kita hidup, kita akan ikut Islam, ya, kita akan dibayar nanti di akhirat. Kita akan dibalas nanti di akhirat. Tapi kalau ad-daini, kita duk berhutang, duk tanggung-tanggung, maka kita tak akan dapat bayaran. Sebab tu bakhil, satu benda yang Nabi minta setiap pagi dan petang. Bila minta pagi, siangnya duduk dalam keadaan murah hati. Bila minta petang, malamnya duduk dalam keadaan murah hati. Sebab tu Nabi punya sedekah umpama angin yang menyapa muka. Angin mai ke muka. Maksudnya tak ada benda yang boleh halang bila Nabi nak sedekah. Orang tengok Nabi pakai apa, orang tegur, Nabi bagi. Sampai ada sahabat kata, jangan duk tegur, jangan duk pergi minta, duk tanya Nabi apa pakai rida apa, jangan tanya. Saya minta hang tanya, nanti Nabi bagi kalau hang minta. Sebab tu bila sebut kata pemurahnya Nabi SAW, jalan untuk mengelakkan bakhil, membiasakan sedekah. Macam mana nak bagi biasa? Mula dengan 2 kupang. Teruk sangat kot, RM1. RM1 ringan lagi pada RM2, betul tak? Pernah timbang tak duit RM2 dengan RM1? Mana lagi berat? RM1 kan? So RM1 lagi bagus lah, RM1 lagi ringan pada RM2. So bagi RM1 setiap hari. Bila dah hari-hari kita bagi, dia dah jadi terbiasa, maka kita mudah untuk menjalankan ibadah sedekah yang lebih besar nilai dah. Dia ajak kita untuk membiasakan diri. Sebab tu jalan dia, tak ada jalan lain lah. Kita kena duduk tahu harta yang kita ada ni, kalau kita simpan pun reput, kalau kita tak simpan pun reput. Kalau kita duk pulun simpan pun, kita main satu waktu kita akan mati, tak boleh guna juga. So daripada kita tak boleh guna, baik kita guna untuk jalan baik daripada kita dipanggil sebagai orang yang tak guna di akhirat. Boleh faham? Hang siapa hang duduk di neraka sebab aku ada harta tapi aku tak guna. Ada dua, satu tak guna untuk sedekah, satu lagi hang memang tak guna punya orang. Kan? Pasal tu tak jadi orang yang muttaqin. Kemudian yang ke-9, takabbur. Menghadapinya dengan sifat tawaduk. Maksud tawaduk apa dia? Rendah hati dan juga hina diri. Dia menghina diri di depan Allah dan dia merendah hati di depan makhluk. Dia merasa orang semua mulia. Orang semua banyak baik dan banyak pahala daripada dia. Nampak orang tua ibadat dia banyak pada aku. Nampak orang muda, dosa dia sikit pada aku. Nampak orang baru masuk Islam, dia masuk Islam. Dia nampak orang kafir, dia nanti satu hari masuk Islam, dia lagi mulia pada aku. Nampak orang yang tak mengaji, esok nanti dia mengaji lebih baik daripada aku. Nampak orang yang tak tutup aurat, nanti esok dia ingat dan dia belajar, dia faham, dia akan tutup aurat lebih baik pada aku. Ingat lagu tu, kekal macam tu. Tapi dalam masa sama ajak dakwah, jangan kecam, jangan kita orang kata apa, hujat dia, jangan kita menghujah dia dan sebagainya. Yang ke-10 yang terakhir, tamak, lantas aku menghadapinya dengan yakin terhadap balasan Allah dan tidak mengharapkan sesuatu yang ada pada manusia. Yang ni, hidup kita satu akan sampai ke satu titik terakhir. Dunia ni sifat dia dana. Dana yadunu dunia. Dana yadunu dunia. Maksud dia cepat, singkat.
dekat. Sifat syurga juga ada ambil pada ada juga sifat dana. Wajanal jannatai nidan. Pernah dengar ayat ni? Wajanal jannatai nidan. Duduk dalam syurga, sifat dia singkat, cepat. Maksud dia apa? Kalau kita nak apa-apa, cepat. Rasa nak makan buah muyu, dia mai terus. Kan? Bukan kata biasa-biasa punya muyu, nala reka punya muyu. Tahu muyu? Tak pernah dengar? Buah yang duk tau. Buah yang duk dia lonjong, buah muyu dia bulat tapi dia ada pepes sikit. Kalau dia purple. Dulu balik sekolah Arab kutip buah riang dengan buah muyu. Hak member tak pernah balik pada KL, tak pernah jumpa buah riang, pergi kutip tik kambin. Bawa balik. Tabuk garam kawan tu. Dia tanya, awak tak naik colour purple lah, elok. Naik colour hijau kan. So sebab tu bila sebut kata kita ni dalam syurga, nak apa-apa cepat. Cepat. Sebab sifat dia tu dana. Baik, bila sebut al-ard, bumi sifat dia yang dipijak. Al-ardun maksud dia yang dipijak. Kalau nanti tuan-tuan buat rombongan pi bulan, contoh kan, duit lebih tak tahu buat apa tahun tu, Ustaz Jafri ajak jom pi bulan, pi. Bila tuan-tuan sampai di bulan, tuan-tuan pijak bulan tu pula jadi al-ardun. Sebab di situ tuan-tuan pijak, kan? Cemui dah duduk bulan pi matahari, hancur. Matahari nak pi apa? Dulu mereka tak tahu lah, mereka cerita kata dulu sambil value bang nak pi matahari. Dia tak boleh matahari panas, pi malam. Malam sejuk sikit. Aduh, kan? Sebab tu bila sebut kata sifat dunia ni dia sementara, fana, dia tak kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih kekal. Macam mana kekal akhirat? Jangan duk kira kekal tu lagi, kira hari dulu. Alfasanati mimma ta'udun. Satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Satu saat 48 hari. Tuan-tuan hidup atas dunia average 60 tahun kata Nabi SAW. 60 tahun kalau nak ikut dengan 1000 tahun di akhirat bersamaan dengan 1 jam suku. 60 tahun ni kalau kita nak kira dia punya waktu jumlah dia tu, kita nak bahagikan dengan 1000 tahun, jumlah kalau kita duk sangka aku ibadat 60 tahun. 60 tahun punya ibadat berapa sana? 1 jam suku. 1 jam suku. Kan? Dia punya waktu tak lama mana. Tambah pula yang 60 pun berapa orang yang sampai. Ni nak target pi umur 40 pun belum tentu ni. Orang yang nak pi umur 50 pun belum tentu. Sebab kadang-kadang dia tak main EPF, dia pi dulu. Tak dan EPF lagi kan. Tak dan. Ambil vaksin pun mati, tak ambil vaksin pun mati. Booster pun mati, tak ambil booster pun mati. Cuma dalam ruang ni nak ajak kita, kematian tak menunggu waktu. Bila dia mai, semua akan rasa. Sebab tu Allah Ta'ala guna kalimah za'iqah. Dalam riwayat Bukhari sebut za'iqatul maut. Kain sutera melekat pada satu pokok yang berduri, sakaratul maut, dia akan rentap. Apa berlaku dekat kain tu? Koyak, rabak. Cukup sakit. Dan kena ingat, kalau lepas pada kematian ni senang, selepas kematian tu lagi senang. Tapi kalau kematian tu susah, berat, sangkut macam-macam, tambah-tambah pula kita ni jenis tak apa, aku nanti hang jawab di akhirat. Alamak, jenis-jenis guni bahaya tuan-tuan. Nanti kita jumpa di akhirat. Pernah dengar perkataan tu? Oh, bahaya. Jangan duk jumpa kat akhirat, jumpa lala ni yang senang. Kat akhirat esok mahsyar ramai tu. Tuan-tuan dah penuh dah amalan, nak masuk syurga dah. Tak tahu orang duk pi dah, pasal apa orang duk tahu ni? Aku nak tunggu kawan tu. Pasal di dunia dulu aku dah kata dekat dia, aku nak jumpa di akhirat, aku nak tuntut di akhirat. Nampak? Padahal simple je. Tiap malam tidur, halal. Maafkan, selesaikan benda tu di dunia sementara. Dunia ni ramai ni pun senang lagi di akhirat, senang lagi di dunia daripada akhirat untuk minta maaf. Sebab nanti kalau duk tunggu di akhirat, orang pakat gelut masuk syurga, kita duk tunggu tercongok tu, bawa luggage duk sesuang. Kita tunggu kawan apa? Ada dulu masa atas dunia dia hutang aku kata aku nak tuntut di akhirat. Jaga. Nah, jangan duk rasa kemas sangat dengan jawapan tu. Kononnya benda tu patuh syariah lah. Padahal tak. Itu adalah benda yang mematuk syariah, menyusahkan kita di akhirat. Sebab tu saya selalu anjurkan, ingat dua benda, lupa dua benda. Ingat kebaikan orang kat kita, ingat keburukan kita ke orang. Bila ingat kebaikan orang kat kita, kita akan bercepat-cepat untuk ucap terima kasih. Bila kita ingat keburukan kita dekat orang, cepat-cepat kita minta maaf. Lupa dua benda, lupa keburukan orang dekat kita, memaafkan, dan lupa kebaikan kita dekat orang, meredakan. Sebab kita tahu wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah yang menjadi wakil kepada aku. Aku buat baik tak ada siapa tahu. Sampai mati baru orang tahu. Yang tu yang kita nak. Sebab tu untuk jalan tamak ni,
Kita kena jadi orang yang yakin Allah cukup untuk membalas segala apa yang kita buat. Walaupun kita buat aja orang tak nampak. Relax, steady. Jangan kita tertipu daya pula kita duk pi up dalam status depa sajalah buat aja, aku tak buat aja. Rugi bang, rugi. Saya pernah jumpa ramai orang macam tu. Aku duk jaga mak dengan ayah, aku duk jaga abang-abang yang sakit, aku duk jaga kak-kak yang sakit, tapi bila main bab-bab ni lupa aku. Duk cerita. Rupanya Allah bila nak bagi dekat kita satu gagasan balasan terbesar, dia suruh kita zip. Cukup hang dengan Allah. Allah tahu, hang tahu, selesai. Jangan kita duk gelut untuk bagi nampak dekat manusia. Sebab tu saya kata main zaman kita lah susah. Sebab kita ada KPI, kita ada target, kita ada benda tu. So kena cerita lah. Sebab tu kalau untuk mengelakkan tamak ni sentiasa sedap dalam diri, Allah akan memberi balasan yang amat-amat besar kepada kebaikan yang kita buat, dan Allah akan bagi balasan setimpal untuk orang-orang yang melakukan ketidaktaatan kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Baik, moga-moga takat tu dulu perkongsian. Malam ni nak main okey. Balik saya duk fikir kan. Balik kita suruh buat tarian naga apa kan. Ni bukan ranjau memang betul ya. Dia jenis goreng pakai kepiah memang. Sebab tu kalau nak sebut benda ni insya-Allah, cuma saya nak beritahu dekat tuan-tuan, kita akan kembali semula hari Rabu nanti bersama dengan tuan-tuan untuk sambung tajuk yang seterusnya di muka surat yang ke 105, tajuk yang baru insya-Allah. Moga-moga takat turun perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa tu berbicara terlajak kata, terasa tang mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari Nabi SAW. Al-qadra khairi wa syarri minallah. Kalau ada kesilapan, kekhilafan, kelupaan dari pihak saya, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah, mohon maaf sudah diberi. Kalau ada silap dan salah, akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.